Okey, ini adalah bahagian terakhir dalam transformer iaitu sistem penghantaran. Okey, dan juga pengagihan tenaga elektrik, electrical energy transmission and distribution system. Okey, jadi sekarang ni kita tengok first kita kena hasilkan elektrik lah baru boleh hantar kan. So dekat sini hasil dia adalah 20 kilovolt. So untuk dia hantar dia nak nombor yang besar. Jadi untuk dapatkan nombor besar tu dia perlukan transformer injak naik. Okey, start daripada situ kita boleh nampak okey dia nak start distribute. Distribute tu mengagihkan lah, dia nak hantar kat tempat yang kita nak ataupun kita perlukan. Jadi dekat situ setiap level tu, setiap ni dia akan secara berperingkat dia akan turunkan menggunakan transformer injak turun. Jadi ada sebab kenapa dia nak naikkan dan dia nak turunkan. Jadi dekat dalam ni kita nak tengok kenapa dia naikkan dan kenapa dia turunkan. Okey, sebelum kita tengok kenapa dia naikkan, kita tengok dulu pasal rumus atau untuk persamaan untuk kehilangan kuasa atau power loss. Okey, logiknya kalau kita nak satu sistem tu, kita tak naklah power loss dia tinggi kan? Okey, sebab kita perlukan kuasa tu, kita tak nak membazir. Jadi kita nak kurangkan kuasa. Okey, kurangkan power loss. Jadi berdasarkan yang korang dah belajar pasal persamaan ni, kalau kita nak kurangkan kehilangan kuasa, maksudnya kita kena kurangkan arus. Dan kita kena kurangkan rintangan. Kan? So R kurang, P kurang, I kurang, P kurang. Logik lah. Jadi sekarang ni, yang pertama sekali rintangan, macam mana nak kurangkan? So untuk kurangkan rintangan, apa yang kita boleh buat adalah sewaktu penghantaran tu kita guna bahan seperti kuprum atau aluminium. Okay, we use copper or aluminium as the cable. Power cable tu kita guna kuprum. Kenapa? Sebab kerintangan rendah, resistivity rendah, jadi rintangan pun kurang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita pakailah kuprum yang tebal. Samalah, kenapa pakai kuprum yang tebal? Kenapa pakai aluminium yang tebal? Sebab bila tebal, rintangan kurang. Dalam bab 3 kita belajar faktor mempengaruhi rintangan. Okey, tapi kan dah buat semua ni, rintangan dah kurang. Okey, fine. Kuasa dah kurang sikit lah, kehilangan kuasa. Tapi still tak cukup. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba untuk kurangkan arus. Jadi macam mana nak kurangkan arus? Cara nak kurangkan arus adalah P sama dengan VI. So kalau korang tengok dekat sini, bila kita rearrange balik, V adalah P per I. Jadi untuk mengurangkan arus, kita perlu naikkan voltan. Okey, untuk kurangkan arus, kita perlu naikkan voltan. Jadi itulah sebabnya transformer yang pertama selepas penjana tu, dia adalah transformer injak naik. Kenapa? Sebab bila injak naik, voltan akan bertambah. Jadi sepanjang perjalanan tu, okay, kalau kita tengok dekat sini, sepanjang perjalanan dekat sini, voltan dia tinggi, maksudnya arus dia rendah kat sini. Jadi pada waktu tu dia punya kehilangan kuasa dia lebih kecil. Jadi jimatlah tenaga dekat situ. Jadi daripada sini kita boleh nampak bahawa ini adalah cara-cara yang kita boleh buat untuk mengurangkan kehilangan kuasa. Okey, jadi macam mana nak tulis semua ni? Jadi kat sinilah kita boleh tengok contoh dia. Penghantaran tenaga elektrik injak naik dekat sini. Kenapa? Sebab kita nak naikkan voltan dia. Kenapa? Sebab kita nak kurangkan dia punya arus. Kenapa nak kurangkan arus? Sebab kita nak kurangkan kehilangan kuasa atau kehilangan tenaga. Okey, sorry. P. Macam tu. Okey, so sekarang kita dah cakap pasal naik. Okey, kenapa pula kena turunkan semua ni? Tak boleh ke hantar je dengan nilai yang besar ni? Okay, mestilah tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab, jom kita tengok dekat sini. Setiap satu tempat yang kita nak hantar tu mempunyai keperluan yang berbeza. Okay, they require different suitable need. They have different needs. Jadi, kalau macam contoh, kalau kilang berat, maybe dia perlukan voltan yang lebih tinggi. Tapi kalau setakat rumah kita, takkan kita nak voltan sampai puluh-puluh ribu volt. Okay, so kita hanya perlukan yang sikit. Jadi, dia akan mengurangkan voltan secara berperingkat. Maksudnya sikit, 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 sikit sampailah tempat yang dia nak pergi. Okey, jadi itu adalah sebab kenapa kita perlukan transformer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik. Okey, so dengan itu rasanya habis dah bab ni. Okey, dengan itu habislah bab ni. Tapi sebelum habis bab ni, jap, kita try beberapa soalan dulu just in case korang nak bayangkan apa benda yang dia boleh tanya. Contoh. Okey, soalan pertama, fungsi transformer dalam penghantaran elektrik adalah untuk apa? Okey, dekat sini jawapan dia adalah, dia bagi 4 jawapan kat sini. Okey, pilih dulu. Dah macam Dora kan. Okey, tak apa. Point dia adalah dah pilih. So, jawapan dia adalah
A. Kenapa? Sebab dia boleh mengubah voltan. So, bila dia ubah voltan, dia boleh naik dan dia boleh turunkan voltan mengikut keperluan. Okay, next question. Transformer digunakan untuk mengurangkan kehilangan tenaga. Betul, kita dah tahu dah benda tu tadi. So, apa yang dia buat sebenarnya? Apa yang dia buat adalah, okay, tengok dekat sini, A, B, C, D. Pilih dulu jawapan. Cikgu pause kejap. Okay, so dekat sini jawapan dia adalah D. Kenapa D? Yang lain pun nampak macam, betul lah cikgu, logik lah kan? Okay, betul, logik lah juga. Tapi bukan kerja transformer, bukan masalah dia. Okey, maksudnya mengurangkan rintangan kabel, bagus. Meningkatkan ketebalan kabel pun bagus juga. Memanglah bagus, still boleh mengurangkan energy loss. P sama dengan I squared R. Memang betul boleh kurangkan R, jadi kuranglah P. Tapi bukan tu point dia, sebab itu bukan kerja transformer. Kerja transformer adalah meningkatkan V supaya boleh mengurangkan I. Jadi bila I kurang, P ni pun kurang juga. So untuk soalan ni jawapan dia adalah D, dadu. Okey, sekarang barulah betul habis bab elektromagnet. So, apa-apa pun jangan lupalah ulang kaji, study, buat latihan. Okey. So, siapa buat, dia dapat. All the best. Terima kasih.